Dan bercakap lanjut berkaitan dengan Kongres Nasional Keadilan ke-15 ini, bersama saya menerusi Skype Profesor Madya Dr. Hamidin Abdul Hamid yang merupakan Fellow Penyelidik Ilham Center. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam, Ihsan. Prof, pertama sekali, Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim mengakui parti itu bukanlah sempurna kerana sejarah menunjukkan ia tidak terlepas daripada pengkhianat dan perbuatan mengumpul kekayaan luar biasa apabila diberi sedikit kuasa. Ini mungkin merujuk kepada krisis dalaman parti yang adakah ketika ini masih belum selesai? Terima kasih, Ihsan. Mendengar ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam ucapan penggulungannya kali ini, saya merangkumkan bahawa PKR masih lagi tidak berjaya keluar dari kemelut pergolakan perebutan kuasa yang berlaku pada 2018. Dan pada masa yang sama juga, saya kira PKR belum lagi dapat menutup segala kelemahan yang terhasil daripada perpecahan yang berlaku sejak 2018. Kalau kita lihat kepada nada perbincangan yang dibawa oleh perwakilan malahan penggulungan Datuk Seri Anwar Ibrahim tadi, dengan jelas menunjukkan bahawa PKR masih lagi bergelut dan berdepan dengan persoalan tentang pengkhianatan dari dalam parti sendiri. Cuma saya akan tertarik Ihsan dengan komitmen Datuk Seri Anwar untuk memberikan perjuangan berterusan tentang kepentingan perubahan dalam konteks reformasi institusi untuk mengatasi permasalahan sistemik yang dihadapi. Jadi saya menjangkakan dengan itu supaya keadilan juga akan melakukan reformasi dari segi institusi kepimpinan PKR untuk memastikan apa yang telah berlaku sebelum ini tidak berlaku. Tapi malangnya perdebatan itu tidak berlaku di kalangan para perwakilan. Dan juga Prof. Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa Malaysia memerlukan perubahan yang sistemik dalam pentadbiran negara dan juga kepimpinan berujuk kepada rasuah dan juga keangkuhan kuasa. Situasi dan keadaan sekarang ini, Prof melihat ia bagaimana? Kalau kita lihat seperti yang saya katakan tadi, PKR sudah tentu sebuah parti yang amat kuat dalam konteks politik nasional memperjuangkan supaya berlakunya reformasi institusi. Tetapi pada masa yang sama kita harus akui bahawa kebanyakan rakyat masih lagi gagal memahami apakah kehendak reformasi institusi itu. Di sini yang saya perlu nyatakan bahawa PKR seharusnya sebagai sebuah parti yang mendukung memperjuangkan reformasi itu seharusnya berjuang dengan lebih kuat lagi untuk memberikan kefahaman kepada rakyat bahawa reformasi institusi ini akan membawa kepada perubahan yang lebih baik yang akan dinikmati oleh rakyat. Buat ketika ini, kebanyakan tanggapan awam terhadap reformasi yang dilaungkan oleh PKR hanyalah untuk menggantikan personaliti tertentu dan untuk membawa naik Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Ini pada masa yang sama sebenarnya memberikan satu konotasi yang sangat negatif kepada PKR. Dan pada masa yang sama juga, apabila PKR klaim mendakwa bahawa informasi itu milik mereka sahaja, yang lain itu tidak tulen dan sebagainya, ini juga akan memberikan pandangan yang sangat negatif kepada usaha melakukan reformasi di negara. Jadi oleh itu saya berharap agar PKR bersifat lebih terbuka ketika ini, dan sebenarnya saya menantikan ucapan atau perbincangan yang bercakap tentang kepimpinan kerana kita mengetahui ketika ini negara sedang berdepan dengan krisis kepimpinan. Malangnya perkara tersebut tidak disentuhkan dalam perhimpunan PKR pada tahun ini. Dan juga Prof, laluan dalam Kongres Nasional Tahunan ke-15 ini turut memperjuangkan dan juga melihat kepada aspirasi rakyat, bukan percaturan berebut kuasa di peringkat elit. Dan apa yang Prof rasakan PKR tawarkan dalam Kongres kali ini untuk rakyat dalam situasi dan keadaan pandemik ini? Itu yang saya sebenarnya sepanjang saya mengikuti perbahasan oleh perwakilan dan sebagainya, perkara itu disebut tapi tidak diangkat sebagai satu agenda utama yang harus diketengahkan. Saya agak terperanjat kerana contohnya apakah alternatif yang ditawarkan oleh PKR dalam berdepan bagi masyarakat berdepan dengan suasana pandemik ketika ini. Saya berharap kalau kita lihat kepada apa inisiatif yang dilakukan oleh Kerajaan Negeri Selangor, saya rasa merupakan satu yang baik. Dan sekiranya itu yang diangkat oleh PKR sebagai parti politik, seharusnya ia diketengahkan dan menunjukkan kepada rakyat, PKR sebagai sebuah parti menunjukkan bahawa adanya alternatif
pendekatan yang berbeza yang boleh memberikan keselesaan yang lebih baik dari segi ekonomi dan keselamatan kesihatan kepada rakyat. Tapi malangnya itu tidak berlaku. Kebanyakan perwakilan masih lagi seperti yang saya katakan tadi terperangkap dalam perdebatan selepas perebutan kuasa 2018. Jadi saya berharap supaya PKR sebagai sebuah parti berjaya mematangkan diri mereka untuk memberikan satu kelebihan, perbezaan dalam konteks dasar dan juga pendekatan bagaimana kita sebagai sebuah negara, sebagai masyarakat akan keluar daripada pandemik 19 dan juga COVID-19 dan juga kekal sebagai sebuah ekonomi yang berdaya saing. Prof, apakah sebenarnya tadi kita bercakap berkaitan dengan rakyat dan sebagainya, kemahuan rakyat yang perlu kita dan juga masyarakat dengar dalam kongres kali ini, terutamanya bila kita bercakap menyentuh berkaitan dengan ekonomi, kesihatan ketika negara berdepan dengan pandemik, dan bagaimana pula untuk kongres kali ini dapat meyakinkan lagi rakyat terhadap parti PKR. Terima kasih, Ehsan. Kalau kita lihat apa yang disuarakan oleh kebanyakan perwakilan itu sememangnya menjadi suara rakyat tentang keluh kesah yang dihadapi, keperitan hidup yang mereka alami akibat COVID-19 dan kegagalan bagi mereka, kegagalan kerajaan menangani masalah tersebut. Tetapi malangnya dia terberhenti di situ. Dia tidak membawa kepada satu tahap di mana sebuah jalan penyelesaian ditawarkan. Di sinilah yang saya harapkan supaya perwakilan tadi ataupun perbincangan itu berjaya melahirkan satu solusi kepada permasalahan yang dihadapi. Apa yang dinyatakan kebanyakan perwakilan ialah describing people are drowning bagi saya, Ehsan. People are drowning and they are describing the sea. Masyarakat sedang tenggelam, ketakutan, dan apa yang mereka lakukan ialah mereka memberitahukan apa yang sedang berlaku saja. Tapi mereka tidak memberikan apakah alternatif jalan keluar dan yang boleh diguna pakai. Dan sebagai sebuah parti yang menjadi pendukung utama bagi saya, pendukung utama kepada Perikatan Harapan, PKR seharusnya menggunakan kelebihan tersebut untuk mendominasi perbincangan, mengawal naratif bagaimana negara harus berdepan dengan persoalan ini. Dan akhir sekali, Prof, menerusi mungkin ucapan dasar kongres yang dilaksanakan dan ucapan penggulungan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, apa kekuatan yang boleh PKR bawa ketika ini untuk parti berkenaan di masa hadapan? Saya kira dalam konteks COVID-19 ini, PKR mempunyai kelebihan dalam konteks kepimpinan, tetapi kepimpinan yang saya maksudkan ialah kepimpinan yang mempunyai kepimpinan muda, pelbagai yang boleh diketengahkan. Pada masa yang sama, saya rasa kekuatan PKR ialah dia telah menjadi sebuah parti yang bersifat nasional. Walaupun kekuatannya tertumpu di sebuah negara, tapi dia dah ada brand, dah ada nama. Jadi saya kira untuk PKR terlalu bergantung kepada susuk tubuh tertentu. Individu tertentu, saya rasa dia telah melangkaui jangka masa itu. Jadi apa kekuatan yang PKR harus lakukan ialah PKR seharusnya berani untuk keluar daripada kepompong yang ada ketika ini dan membina satu kepimpinan baru. Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Hamidin Abdul Hamid, Fellow Penyelidik Ilham Center. Itu sedikit analisis berkaitan dengan Kongres Nasional Tahunan Keadilan ke-15.